Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatul mudah wa ni'matul musdah was-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wal muhtadin bi hadihi ila yaumil amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung kembali kuliah kita kali yang ke-12. Pada minggu lepas kita telah pun membincangkan separuh daripada tafsir surah An-Nas. Tafsir surah An-Nas. Jadi kalau kita tengok pada hari ini alhamdulillah, sebagai contoh nak masuk musim biasa, pun dah start nak fokus study, kemudiannya pagi pula hujan pula, mula dia dah rasa nak datang kuliah sebagai contoh. Tapi dia macam kita dah sebut minggu lepas, amalan-amalan yang baik ini, syaitan ni ada dua bentuk. Bila mana kita sebut al-khannas, al-waswas itu ada dua bentuk. Kalau benda yang dia tengah buat dia akan ganggu supaya kita ni hilang fokus. Kalau amalan tu dia belum buat lagi, dia akan menyebabkan kita ni melambat-lambatkan, jadi lambat. Berasa dia nak buat, nanti nak buat sekejap lagi. Jadi dia dapat banyak kali sekejap, dah tak buat. Itu yang kita bincang dulu lepas. Beberapa persoalan kalau kita tengok dalam surah An-Nas, kalau kita masih ingat lagi minggu lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggunakan lafaz untuk menggambarkan dirinya, tapi menggunakan lafaz yang berbeza. Mula-mula kita tengok qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, Rabb itu Allah Ta'ala. Malikin nas, Malik itu juga Allah Ta'ala. Ilahin nas, Ilah juga Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ni menggunakan tiga lafaz yang berbeza? Yang seterusnya kalau kita tengok, Allah Ta'ala juga mengulang 3 kali guna perkataan An-Nas. Dia dalam kaedah bahasa Arab, dia ada satu orang panggil sebagai, dia panggil ataf. Ataf ni maknanya kita sambung guna waw, dan. Contoh, menggunakan sekali An-Nas pun dah cukup dah sebenarnya. Boleh. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mengulang sampai 3 kali? Rabb bagi An-Nas, Malik bagi An-Nas, Ilah bagi An-Nas. Kenapa? Minggu lepas kita juga telah akhiri perbincangan tafsir kita dengan membaca tafsiran bagi Rabbin Nas dan juga Malikin Nas. Rabbin Nas, kalau kita masih ingat lagi, lafaz-lafaz ini adalah lafaz yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas tu, kalau kita tengok terjemahan, katakanlah aku ni minta perlindungan, daripada Rabbin Nas. Maksudnya macam mana? Kalau kita sekadar nak recap minggu lepas balik, qul ya Muhammad ittasim wal tajid wastajir. Maknanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu ni kena minta perlindungan daripada siapa? Kalau nak minta perlindungan, contoh kita ni ada masalah-masalah tertentu. Kita ni ada, contoh kita memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Kita nak berdoa, contoh musim biasa, nak berdoa. Ataupun ketika mana kita tak ada duit, nak minta tolong kawan kita. Ketika mana kita sibuk kerja, contoh kita ada yang masih belum tahu, ni kali kedua, ni ibu kita ni daripada Kabir, Kedutaan Besar Indonesia. Sepatutnya ada lagi seorang saudara kita daripada Indonesia juga ada lelaki. Itu dah banyak kali datang
Jadi nak bagi tahu, Allah SWT ni mengajar kita cara. Kalau kita nak minta tolong, ada cara minta tolong yang paling baik. Kalau dalam tafsir surah Al-Fatihah dulu, kita dah sebut, bila mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia bukan sahaja untuk kita kata memulakan sesuatu, tapi dalam masa yang sama kita telah bertekad atau telah mengikhlaskan betul-betul bahawa kita ni minta tolong kepada Allah Ta'ala. Bismillah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz asas untuk kita minta tolong. Kemudian kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, contoh. Kita baca mengikut lafaz yang Allah SWT ajar kepada kita, insya-Allah kita ni akan selamat. Macam mana cerita ni? Baca dengan kita faham makna lain, faham makna dengan kita faham tafsiran juga lain keadaan dia. Jadi kita tengok Rabbin nas, pertama sekali kita dah baca Khaliqin nas, Rabbihim, Mudabbir syu'unihim. Yang menarik lagi, Allah Ta'ala lah Tuhan yang telah menghidupkan dan mewujudkan kita daripada tiada kepada ada. Dan kita ni juga daripada ada kepada tiada ni. Asalnya ada kat dunia, nanti kita mati, Allah Ta'ala menghilangkan kita daripada dunia ni. Begitu juga dalam benda-benda yang kita ada. Nak cerita Rabbin nas, Allah Ta'ala lah mewujudkan kita daripada tak ada masa pada ada masa. Daripada kita kata tak ada rezeki kepada ada rezeki, daripada tak ada kesihatan ada kesihatan. Mana kita kena faham, disebut Rabbin nas, dia ada konsep daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala juga ada yang menghilangkannya. Hari ini kita ada apa? Hari ini kita ada kemudahan-kemudahan tertentu. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Sebagai contoh, kita dalam YouTube ni banyak contoh. YouTube kita boleh guna macam-macam kaedah. Kalau kita tengok macam mana Allah Ta'ala nak tarik benda dan sekelip mata ni, antara yang cukup menarik bagi anak sendirilah, kita boleh tengok video-video yang merakamkan bencana-bencana alam yang orang panggil. Contoh tsunami sebagai contoh. Contoh daripada jarak gempa bumi di kawasan Lautan Hindi, Bandar Aceh tersebut sampai ke Phuket, jaraknya 250 km jarak. Tapi dalam 30 minit saja ombak yang besar tu sampai. Tengok tsunami Jepun pula sebagai contoh. Tsunami Jepun tu macam mana Allah Ta'ala boleh tarik sekejap je, berapa saat ni Allah Ta'ala nak tarik. Itu cerita bencana. Kalau cerita tentang dalam aspek ni doktor-doktor ramai ni, doktor, bakal-bakal doktor ni, kalau kita tengok statistik menyebutkan 90% daripada yang masuk hospital orang sakit tu disebabkan makanan. Dia punya cara hidup dia daripada muda sampai tua, makanan. Kerana makanan tak boleh tarik bila-bila masa. Boleh jadi juga kan. Kita tengok pada sudut itu. Maknanya daripada tiada kepada ada. Baik. Di sini macam mana kita nak tengok, kalau kita nak minta tolong Allah Ta'ala, macam mana daripada kita ni, biasanya sentiasa, masa kita ni sentiasa ada je gangguan-gangguan daripada syaitan kita kata. Tetapi nak ada masa yang berkualiti tu macam mana? Allah Ta'ala juga yang boleh bagi masa berkualiti. Contoh, orang kata Allah Ta'ala memperuntukkan masa solat itu adalah masa khusus untuk kita ingat Allah Ta'ala. Masa khusus hanya 5 kali sehari. Sekali solat antara 5 hingga 10 minit sahaja. 5 hingga 10 minit. Jadi maknanya Allah Ta'ala peruntukkan masa lebih kurang 50 minit sehari yang wajib untuk kita ingat Allah Ta'ala. Tetapi berapakah saat ataupun minit dalam masa khusus tersebut kita betul-betul ingat Allah Ta'ala solat? Kalaulah kita kata kita ni nak Allah Ta'ala ni menjaga kita, dah tentulah masa terbaik kita akan jaga masa khusus tu. Maknanya masa khusus tu kita akan jaga betul-betul. Tapi dah nak masa khusus tu pun kita kena kacau, macam mana nak buat? Allah Ta'ala dah kita tengok dalam ayat surah Al-An'am 112, saya kata ini ayat nak menerangkan tafsiran lah. Semakin baik kita dapat menjaga masa khusus tersebut dalam solat wajib tersebut, dengan kita boleh mengingat Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, semakin baik Allah Ta'ala ni boleh membantu kita untuk fokus dalam kerja-kerja yang lain. Kenapa kita susah fokus untuk study? Kita susah fokus untuk kerja-kerja kita. Contoh apa lagi? Susah fokus nak buat itu, nak buat ini. Buat sekejap terus hilang semangat, buat sekejap terus hilang fokus. Semua banyak kerja yang separuh siap. Kenapa macam tu? Cuba cek balik bagaimana kita ni fokus kita dalam solat itu pun separuh siap. Tak sampai habis daripada awal hingga akhir. Orang kata bukan tak nak fokus, tetapi ada gangguan-gangguan. Ini kaedah kita akan tengok dalam tafsir surah An-Nas. Baik.
kita dah cerita panjang, kita terus pergi kepada Malikin Nas. Ni kali kedua. Pertama sekali, Rabb dah faham. Rabb itu Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, Malikin Nas. Apa beza di antara Malik dengan Rabb? Okey, baik. Malik maknanya Malikun jami'ul khalqi. Malikun jami'ul khalqi. Maknanya Malik ni perkataan al-milk, maknanya pemilik. Kalau Malik ini yang memiliki. Maksudnya yang memiliki, yang menguasai keseluruhan makhluk ni Allah Ta'ala. Pemiliknya siapa? Contoh kita kata, manusia pun berhenti. Yang ini, syarikat yang buat telefon ini, brand apa sekian-sekian, Samsung ke, iPhone ke, itu yang tukang buat. Tapi yang memilikinya siapa? Hari ini yang memiliki benda ni, orang ni, orang ini. Jadi mana banyak macam tu. Ataupun kita tengok dalam syarikat tu sendiri, shareholdernya siapa dia? Banyaklah pemegang-pemegang saham ni pemilik syarikat yang tukang buat orang lain. Tapi nak kata buat ni satu hal, Allah Ta'ala yang memiliki juga Allah Ta'ala. Cuba kita fikir sifat yang seperti itu. Maknanya tengok apa yang ada pada kita hari ni. Kita apa ada? Kita fizikal kita, masa kita, semua benda-benda yang kita ada ni, hakikatnya yang memiliki itu Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita nak minta tolong Qul a'udzu birabbin nas, Allah Ta'ala nak bagi kita ni sedar. Contoh kalau kita rasa kita minta, contoh, inilah kawan baik aku ni, apa-apa hal memang dia akan tolong aku. Aku sentiasa minta tolong dia. Sebagai contoh, bila aku perlu kamu tolongan, dia sentiasa ada. Kita kena ingat, maknanya kawan kita tu pun dimiliki Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak bergantung pada makhluk, lebih daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Contoh lain, itu macam kawan biasa je kan. Kata nak study, nota ni, taski ni lah yang bantu ni. Taski lah bantu. Kalau tak ada yang ni memang habis lah. Buku ni lah yang bantunya. Yang ni lecture lah. Apa lagi yang macam-macam bantu lagi yang lain. Orang sakit, kita kena bagi tanggungjawab. Sebagai doktor Muslim, kita merawat orang sakit. Orang sakit ni ada satu mentaliti mengatakan bahawa ubat ni lah yang menyebabkan dia. Jadi yang memiliki kesihatan tersebut, yang memiliki rawatan tersebut, Allah Ta'ala. Benda-benda ni kita kena sentiasa biasakan. Banyak, walaupun doktor Muslim sekalipun, kadang-kadang bila mana kita ni dah serabut tengok banyak sangat ubat tu, macam-macam jenis ubat, macam-macam jenis cara rawat, kita merasakan bahawa inilah cara yang terbaik untuk kita menyembuhkan pesakit kita. Banyak berlaku. Cuba aku kongsi pengalaman dengan doktor-doktor lama. Banyak cakap macam tu. Dia tahu Allah Ta'ala yang menyembuhkan, tetapi dia cukup risau. Maknanya bila mana dia dah mula tu, memang inilah sahaja caranya untuk menyembuhkan dia. Tak ada cara lain lah. Dia pun lupa bahawa wahai pesakit sekalian, kenalah minta Allah Ta'ala begini, berdoa itu. Kata doa je. Doa je nak sembuh macam mana? Kadang-kadang kita sendiri pun lupa. Kita jadi obses dengan ubat tu sendiri. Ini cabaran doktor-doktor Muslim, was-was yang diberikan. Jadi maknanya kita bukan tak lama, kalau aku tidak menjayakan dengan proses rawatannya dengan baik, ada masalah macam-macam. Ini soal perasaan yang diganggu oleh syaitan. Baik, Malikin Nas. Boleh tengok lagi hakimin wa mahkumin. Allah Ta'ala bagi sifat dan tafsiran ini. Syekh Ali As-Sabuni berkata, Allah Ta'ala lah yang menghukum, Allah Ta'ala yang memutuskan sesuatu. Kita buatlah macam mana sekalipun, Allah Ta'ala yang memutuskan. Jadi orang kata kalau macam tu, kalau kita fail, maknanya kita usaha macam mana pun Allah Ta'ala akan failkan kita lah, macam tu. Kalau kita berjaya, kita tak usaha pun Allah Ta'ala akan bagi berjaya juga. Allah Ta'ala yang putuskan. Bukan sifatnya begitu. Allah Ta'ala dia nak tengok kita usaha. Tapi dalam masa kita usaha, oleh kerana kita ni orang yang Islam, orang yang beriman, dan kita pun tahu syurga itu mahal, maka adalah ujian-ujiannya. Syurga itu mahal, nilainya kena uji sikit-sikit lah. Jadi mana ada ujian dia. Yang penting kita usaha. Berjaya atau tidak itu nombor 2. Kalau dah berusaha, Alhamdulillah, kejayaan itu pasti mungkin akan diberikan tak lambat di syurga nantilah. Maknanya begitu. Mulkan taman syamilan kamilan. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebagai raja yang memiliki ni, bukan memiliki sikit-sikit, tapi sempurna keseluruhannya.
Baik, kita pergi perkataan ilahin nas. Baik, ilahin nas. Yang ketiga pula, tadi kita tengok beza Rabb dengan beza Malik. Rabb ni yang cipta, Malik ini yang memiliki. Ilahin nas ni macam mana? Kita pun dah tahu baca ilahin nas ni Allah Ta'ala di tempat kita ni Allah Ta'ala sahajalah tempat yang layak disembah dan sebagainya, kita tahu. Tapi macam mana untuk kita ni boleh menghayati, menjiwai? Itu kita belajar tafsir ni, kita boleh menghayati lebih daripada terjemahan yang kita baca. Tengok, ai ma'buduhumul haqq alladhi la rabba lahum siwahu. Yang mana kalau tengok Allah Ta'ala itu adalah ma'buduhum. Ma'bud ni tempat yang disembah, disembah. Kalau kataan ma'bud yang tu bahasa terjemahan. Kalau bahasa Arab ni macam mana? Perkataan ma'bud daripada perkataan abdun. Abdun ni hamba kan? Hamba. Mana kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pernah bincang perkara ni dulu. Iyyaka na'budu maknanya kepadamu lah kami ni sembah, terjemahan dia. Tapi kalau segi kalau maknanya abdun tu hamba, kepadamu lah kami memperhambakan diri. Mana kalau kita nak sembah ni, kita rasa macam sedikit eksklusif sikit. Mana ada masa-masa tertentu. Betul tak tidak? Kita sebut sembah. Sekarang ni kita bukan sembah. Kita boleh kata begitu kan? Masa solat itulah sembah. Masa solat. Masa selain pada solat, kita puasa tu tak panggil sembah. Adakah Allah Ta'ala nak maksudkan sebegitu? Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk sembah ke? Kalau sembah tidak saja kan? Jadi kalau kita ni, kalau kita rasa hari yang ini sekarang kita sedang belajar. Belajar ni bukan sembah. Jadi kita cuba dalam tafsiran, kalau kita baca, dia akan lebih menekankan makna hamba. Kalau hamba ni sepanjang masa, semua benda yang kita buat tu adalah memperhambakan diri. Jadi maknanya ilahin nas, maknanya ma'bud, tempat kita memperhambakan diri. Mana ada orang hamba, jadi hamba orang tertentu. Sekarang saya nak jadi hamba ni sekitar 5 kali sehari je. 5 kali sehari je, 5 kali tu pun dalam sekitar 50 minit, 1 jam macam tu je, boleh ke tuan? Nak jadi hamba boleh buat, minta tawaran pula dengan tuan. Contoh kalau kita tak minta sekalipun, apa yang kita sedang buat sekarang ni macam itulah. Kita mewujudkan perasaan eksklusif. Sembahyang itu hanya, itulah waktu kita memperhambakan diri secara khusus. Kita kata maksimum, tapi itu pun berapa peratus sahaja. Okay, baik. Kita pun setuju tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala telah berkata, wa innama qala malikin nas ilahin nas. Jadi ada pun sungguhnya apabila Allah Ta'ala ni berkata dalam surah ni malikin nas, sebut sekali dah ilahin nas, maksudnya apa? Li'anna fin nasi mulukan fadhakara annahu malikuhum wa fin nasi man ya'budu ghairahu fadhakara annahu ilahuhum wa ma'buduhum. Satu begini. Imam Qurtubi menafsirkan ayat malikin nas dan ilahin nas ni begini. Oleh kerana di kalangan manusia itu banyak raja. Ada raja Melayu, ada raja Arab, ada raja macam-macam raja ada. Raja bola pun ada. Ni orang main bola ni sebut raja bola. Kalau orang raja lawak macam-macam raja raja bagi chef-chef ke perempuan, macam mana? Macam tu contoh kan. Ada raja-rajanya. Mana-mana pun ada raja. Ada dia punya king dia, ada yang paling master, paling hebat. Oleh kerana dah memang nature manusia itu sendiri ada raja, maka Allah Ta'ala ni menyebut bahawa dirinya adalah raja bagi raja-raja tersebut. Sebut malikin nas. Maknanya kalau hamba baca, dia dah rasa dah Rabbin nas. Kalau raja baca tak cukup dengan Rabb, dia rasa malikin nas. Ni raja bagi manusia tu, raja bagi raja. Betul, memang kita tak pernah tahu perasaan raja tu macam mana. Dia rasa dia hebat, dia tinggi, dia nombor satu. Jadi dia hebat macam mana pun dia ada lebih hebat. Contoh, cerdik macam mana pun kita belajar, ada yang lebih cerdik lagi. Semua benda kita buat, kita dah rasa hebat. Inilah hasil kerja yang aku buat, gini. Ada lebih hebat lagi. Wa fil nasi may ya'budu ghayrahu. Di kalangan manusia ada yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana di kalangan manusia ada yang menyembah selain Allah Ta'ala, macam-macam agama
menyembah berhala pun banyak. Tak pasti Jepun tu dia menyembah matahari tu betul lah. Tak betul kan? Jepun dia tak menyembah matahari. Habis tu macam mana dia kata agama matahari tu? Tak tahu, itu hanya mitos ke? Ibu ni banyak, student kita ni banyak yang minat cerita Jepun, kartun-kartun Jepun. Jadi tanya sih, macam mana Jepun tu? Kita tengok bendera, dia ada lambang bendera matahari terbit macam mana tu? Sembah matahari. Jadi kat dalam Quran itu dia ada orang yang menyembah kawakib. Kawakib ni yang menyembah tu, bukan matahari saja, bulan, menyembah bintang-bintang, menyembah cakrawala, banyak. Okay, baik, oleh kerana banyak yang menyembah selain pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyebut bahawa tidak ada tempat untuk kita ni sembah. Itu terjemahan kata sirah macam mana? Banyak yang memperhambakan kepada Tuhan-Tuhan lain. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa akulah tempat nak memperhambakan diri. Wa annahu alladhi yajibu an yusta'adha bihi wal ja'a ilaihi. Jadi kata Imam Qurtubi, bila mana Allah Ta'ala sebut macam tu, tak dapat tidak, maka wajib bagi kepada sekalian makhluk manusia ni untuk minta perlindungan daripada Allah Ta'ala yang menciptakan, yang memiliki, dan dari tempat untuk kita memperhambakan diri. Itu maksudnya, itu tiga keadaan yang berbeza. Contoh kita buat, kita ni bekerja lah, bagi contoh kita bekerja, kita ada bos nombor satu. Bos tu kita kata itu adalah orang yang menubuhkan syarikat. Orang menubuhkan syarikat, tetapi berjadi dia tidak memiliki saham, tak memiliki kuasa dalam mentadbir syarikat, kerana orang beli saham syarikat dia tu. Itu Malik. Malik ni pula, dalam Malik yang pegang saham ni pula, boleh jadi dia ni pekerja yang tak dengan kata. Dia tak pernah takut langsung dengan shareholder ni. Jadi dia takut dengan orang tertentu, dengan dia punya manager dia. Manager dia bukan main garang seperti contoh. Doktor yang menubuhkan hospital, tak takut dengan konsultan, ada specialist. Tak takut dengan specialist, bawah sikit lagi ada MO. Tak takut dengan MO, takut dengan HO yang muka garang pun. Macam tu lah, macam tu kan. Anda nak boleh nampak beza. Kehidupan manusia pun begitu. Ada yang menubuhkan, tak ada apa-apa, lain. Yang memiliki pun lain. Yang kita boleh dengar kata pun lain. Takut. Ni dengan mak ayah kita sebagai contoh. Ada orang takut dengan mak dia, ada yang takut dengan ayah, ada yang tak takut dua-dua, ada yang takut dua-dua, macam-macam kan. Nak cerita begitu sifat. Jadi Allah Ta'ala ni menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan apa yang manusia lalui. Baik. Okey, sambung lagi. Rabbin Nas, kita tengok lagi. Kita mula dengan Rabbin Nas, lagi kita pergi lagi pada konteks yang saya pula. Bila mana secara logiknya, apabila manusia ni baca, kalau dia faham, orang Arab dia terus faham, dia baca. Kalau orang yang bukan Arab ni, dia kena tengok terjemahan. Apabila dia baca Rabbin Nas, maksudnya kat sini apa dia? Idza ta'ammala arafa anna hadzal rabb mutasarrifun fi khalqih. Jadi manusia ni bila dia baca, dia berfikir. Allah Ta'ala suruh kita baca Quran ini bukan baca saja, kita kena fikir. Apabila dia memerhatikan, maka dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu memang Allah Ta'ala yang mentadbir kehidupan makhluk ini. Ghaniyun an khalqihi fahuwal malik. Allah Ta'ala tu lebih kaya daripada makhluknya. Maksudnya lebih kaya, maksud sentiasa lebih daripada makhluk. Apa yang makhluk ada, yang paling hebat, Allah Ta'ala sentiasa lebih. Tak ada satu pun Allah Ta'ala kurang. Tu panggil malik. Ghaniyun an khalqihi fahuwal malik. Lalu malikin nas, thumma idza zada ta'ammal arafa annahu yustahaq an ya'bud. Kemudian apabila orang yang baca Quran ini, dia membaca malikin nas, maka dia akan tengok, dia pun fikir lagi. Dia baca tadi, dia dah mula fikir. Dia pun fikir lagi. Bila dia fikir, dia pun dia tahu bahawa yang berhak untuk disembah itu Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu la ibadata illa lil ghani. Kenapa kita tak boleh menyembah kecuali kepada yang betul-betul kaya kan? Nak memperhambakan diri. Contoh, kalau kita diberi peluang nak mencari kerja, ada 2-3 kerja, 2-3 syarikat. Ada syarikat yang besar, gajinya lumayan kan? Syarikatnya besar. Kalau itu syarikat yang sederhana, gajinya pun sederhana. Dan itu syarikat yang orang tak kenal pun.
Boleh sebab ke tidak, tuan-tuan nak tutup tak lama dah sebagai contoh macam tu. Kita nak pilih syarikat yang mana? Mestilah syarikat yang paling kaya, yang paling established, betul tak? Memang mentaliti manusia begitu. Jadi kita dah faham begini, apabila kita perhambakan diri ini kepada Tuhan yang kaya, ghaniyan an kulli ma siwahu, sentiasa kaya lebih daripada segala makhluk selainnya, maka kat situ kita dah tahu Allah Ta'ala ni walaupun kita sebut memperhambakan diri, Allah Ta'ala ni dia tidak pernah mensia-siakan apa yang kita buat. Maknanya hamba bukan sebarang hamba yang tidak ada bayaran. Setiap saat kita tu dia ada bayarannya. Baik, itu ceritanya. Baik, ilahin nas wa innama karrara lafdun nas salatan. Kemudian lepas daripada habis Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Allah Ta'ala ulang pula tengok sudut lain, lafaz an-nas 3 kali. Rabbin nas sekali jumpa an-nas, Malikin nas sekali jumpa an-nas, Ilahin nas sekali lagi. Okay, walam yaktaf bid-dhamir. Kenapa begitu? Li izhari syarafahum wa ta'zimuhum wal i'tina'u bi sya'nihim. Allah Ta'ala nak menunjukkan kemuliaan manusia itu sendiri. Allah Ta'ala memuliakan manusia. Minggu lepas kita dah bincang. Kalau kita buka dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Betul tak? Kita dah bincang banyak tentang jin dan manusia. Bapak kalau kita tengok nak sebut tak tahu Indonesia macam mana, tak tahu. Orang Melayu ni bila sebut sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia. Betul tak? Betul tak? Itu satu kepercayaan yang tak betul bagi orang Melayu. Kenapa tak betul? Allah Ta'ala cipta jin dengan manusia untuk memperhambakan diri. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala utus Rasulullah SAW untuk jin dan manusia. Turunkan Al-Quran Al-Karim, jin dengan manusia baca Quran yang sama juga. Betul? Kemudian Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Hujurat ayat 13. Ini cara untuk kita faham benda ni. Tak ada beza di kalangan kita ni. Kalau di kalangan manusia tak ada beza melainkan yang bertakwa. Apakah mustahil bagi jin yang disuruh beriman mereka tidak mampu bertakwa seperti mana manusia? Mustahil kan? Tak betul kan? Jadi tak betul lah macam tu. Dan tentulah kalau jin itu dia baca Quran, dia beriman, dia pun mampu menjadi makhluk yang bertakwa, makhluk yang mulia setiap Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala bagi diskriminasi? Jin kalau nak beriman setakat ni saja. Manusia kita boleh pergi lebih jauh. Jadi maknanya sejahat-jahat manusia itu sebaik-baik jin, sebaik-baik jin itu jahat manusia. Tak betul. Malah jin. Kalau lagi ke macam tu. Jin kalangan ulama ni ramai. Terbalik ayat, ulama kalangan jin tu ramai. Ulama kalangan jin ni ramai. Sebagai contoh kita tengok dalam contoh sejarah ada Syekh Ahmad Syekh di Universiti Al-Azhar tu, dia cerita pernah satu ketika dulu zaman Syekh Saleh Ja'fari dulu, lama-lama dululah awal-awal dia kata Azhar tu sendiri, Azhar tu dia ada satu majlis ulama dia, Universiti Azhar. Jadi pernah menerima satu surat, dia kata minal ulama iljan, daripada kalangan ulama di kalangan jin. Ada masalah jin yang tidak mampu diselesaikan oleh ulama-ulama jin. Maka ulama jin minta fatwa daripada ulama manusia. Biasa berlaku. Banyak kes-kes macam ni. Kita tengok orang Melayu, dia sebut jin, sebut syaitan, semua yang buruk-buruk saja. Keluar TV, buruk-buruk saja. Jin pun kata sampai hati korang tak ada langsung yang cantik tak pernah pun cerita tentang jin yang baik-baik. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut juga. Yang kita nak bincang dalam tafsir surah An-Nas, dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sebut jin dulu baru manusia. Jin dilebihkan banding manusia. Apa? Segi kejadiannya, segi penciptaan, jin lebih awal wujudnya banding dengan manusia. Dia ada cara-cara ibadahnya. Tapi dalam surah An-Nas Allah Ta'ala sebut Qul a'udzu birabbin nas, tak sebut Qul a'udzu birabbin nasi wal jan. Tak sebut dua-dua. Tuhan bagi jin dan manusia, nama tak sebut. Di sini kita kena faham Allah Ta'ala ni memuliakan manusia ni lebih daripada jin tersebut. Memuliakan, ada kemuliaan dia. Tapi mulia pun ada syarat.
Macam mana nak mulia tu? Adakah kerana kita ni hidup di alam yang boleh dilihat? Adakah bagaimana? Ni kita kena faham maksudnya macam mana Allah Ta'ala memuliakan kita. Baik, kita pergi lagi. Baik, kita dah tengok apabila kita baca surah An-Nas, kita dah sering kali kita baca. Contoh, nak mula solat kita pun baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita pun baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, sampai habis surah. Ada orang yang mana dia membaca ini hanya menjadi adat saja. Ada yang menjadi ibadat, ada yang menjadi ibadat dan juga nusrah. Ada panggil nusrah, minta pertolongan. Adatnya bagaimana? Kita tengok orang tua kita baca qul a'udzu birabbin nas, kita pergi sembahyang kat masjid dengan imam baca qul a'udzu birabbin nas, kita pun baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mana pun tak faham apa benda tu golongan yang paling biasa sekali. Macam kita, budak kecil tiru mak ayah dia buat apa. Budak kecil tak tiru mak ayah, dia tiru je kerja. Kalau dia berkawan dengan kakak-kakak yang ajar benda pelik-pelik, dia tiru. Balik rumah dia cakap benda yang dia tiru, yang bukan kakak ni, makcik lah budak kecil kat sini dia tiru macam makcik dia. Ni pakcik-pakcik. Dan nak macam mana, memang bagi budak kecil ni memang tua-tua lah. Anak-anak orang Malaysia kan, hati-hati nak cakap apa pun dia orang buatkan hafal saja. Baik, tengok kat sini. Kalau kita tengok adat itu satu cerita. Kita nak membawa masyarakat Muslim ni apabila kita belajar tafsir daripada adat menjadi satu ibadat. Ibadat ni mesti faham, kita boleh menghayati dan sebagainya. Macam mana menjadi ibadat? Contoh kita kata nak baca qul a'udzu birabbin nas sebelum solat. Nak menjadi ibadat, Allah Ta'ala ni dia bukan hanya sekadar boleh sama level je kan. Yang ni kita sering kali kita ulang. Masa kita sekolah rendah, kita baca qul a'udzu birabbin nas, macam tu juga keadaan dia. Tajwidnya macam tu juga, makna pun tak tahu sangat. Masuk sekolah menengah pun baca pun sama juga. Itulah surah yang paling kita tahu pun. Dalam nak solat 5 kali, kalau baca dalam solat tu 5 kali solat fardu tu boleh jadi lebih 5 kali qul a'udzu birabbin nas. Boleh jadi. Kalau tidak pun qul huwallah, ringkas lagi kan. Kita baca. Masa umur sekolah menengah sama juga. Tajwid kurang bagus, makna pun kurang tahu. Masuk universiti dah mula kerja jadi orang dewasa, tajwid macam tu juga, makna pun tak berapa tahu juga. Ini masalah tu adat panggil. Kalau nak menjadi ibadat, kita kena tingkatkan kualiti dia. Dulu tak tahu makna, sekarang tahu makna. Dulu baca kurang jaga tajwid, sekarang jaga tajwid sikit. Begitu juga bacaan surah Al-Fatihah, bacaan-bacaan lain dalam solat. Dulu tak tahu maknanya, sekarang kita cuba cari apa maknanya. Barulah kita boleh ada feel orang panggil. Macam orang orang baca novel kan. Contoh orang Melayu tak faham bahasa Inggeris, baca novel bahasa Inggeris, bunyi dia hebat dah, sebut wah, memang. Orang Kelantan dia sebut apa? Berkebuk baca. Tak jadinya bahasa orang Kelantan kan. Maksudnya baca tu fasih, bunyinya bagus, tapi tak faham bahasa Inggeris tu apa. Bagi satu novel bahasa Arab, baca novel ni, mana ada feel. Baca novel, wah, baca sebutan dia bunyi, wah, lidah tu berbelit-belit, bunyi air dia pekat, tapi tak faham apa. Jadi macam tu juga Allah Ta'ala nak kita, kalau nak jadi ibadat itu, kita mesti menghayati. Nak menghayati macam mana kalau tidak faham maknanya? Betul tak? Baru tak? Kalau faham makna baru boleh menghayati. Kalau kita faham makna, kita tahu tafsiran di sebaliknya, lebih lagi kita akan menghayatinya. Dapat lebih lagi min syarril waswas. Dapat min syarril waswas. Dan Abi ada 2-3 sikit saja lagi habis surah An-Nas, kita akan masuk hadis. Kemudian kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Min syarril waswas, daripada kejahatan syaitan yang mendatangkan waswas. Macam mana? Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan yang mendatangkan waswas. Macam mana? Ai min syarri syaitanil ladzi yulqi hadithis su' fin nafs wa yuwaswisu lil insan liyughriyahu bil isyani. Baik. Syaitan itu jahat tak jahat dia akan mendatangkan hadithus su' fin nafsi. Hadis ni dia akan datangkan cerita-cerita, dia akan bisik-bisik benda-benda yang tak baik
jiwa kita. Kita contoh, kita ni ada je fikiran-fikiran yang tak bagus, fikiran-fikiran yang tak baik, betul atau tidak? Fikiran yang tak baik tu, cerita-cerita sebegini, imajinasi sebegitu semua sekali didatangkan oleh syaitan. Syaitan yang buat. Contoh kita tengok, contoh dalam ni, contoh datang kuliah, student kita di Perak ni ramai lagi. Biasa dengan datang kuliah ni ramai tak? Kadang ramai lagi pada ni lah, kadang tu tiba buat pagi ujian pula. Kita kata tengok, oh bagus dalam hati kita ni, dia tak datang, bagus aku pada dia punya. Ada perasaan gitu tak? Orang lelaki yang pergi masjid dan sebagainya kan, sembahyang dalam masjid, dia ni jarang-jarang nampak di masjid ni. Jarang. Ni kadang-kadang nampak, ni jarang-jarang, ni kadang-kadang. Itu kurang dia. Okey, baik. Ada perasaan, aku boleh puasa sunat, dia tak puasa sunat. Aku boleh baca maksurat pagi petang, dia tak baca. Kita rasa diri lebih baik. Itu gangguan-gangguan. Kita nampak dia begitu, kita pun mula bersangka buruk. Banyak sangka buruk tu, banyak fikiran-fikiran yang tak baik. Yang lebih teruk lagi, masuk ni musim, nak masuk musim exam dah nak masuk musim exam. Exam bila baca-baca buku, kita pun, Allah Ta'ala pun uji kita dengan kegagalan. Allah Ta'ala tak sayang kita lah, Allah Ta'ala ni tidak adil, Allah Ta'ala itu ini. Kita kena faham, tidak ada satu ujian pun yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia melainkan dia ada kebaikan bagi manusia tersebut. Baik, ujian-ujian ini berbeza. Ada Allah Ta'ala uji dengan ujian exam, ada uji dengan ujian keluarganya, ada uji dengan ujian kewangan, ada uji dengan macam-macam ujian lain. Yang pastinya ujian dalam bentuk kesusahan lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ramai manusia ini selamat kerana ujian kesusahan. Tetapi ujian kesenangan, ramai orang hanya diuji dengan senang, tak pernah fail langsung. Biasa orang macam ni hati dia lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Senang, semua nak duit, dapat duit. Nak apa lagi, semua dapat. Biasa orang macam ni lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Itu cerita dia, tengok. Jadi macam mana syaitan itu dia mendatangkan, kita kata, bisikan-bisikan yang tak baik, jahat dalam jiwa kita. Tujuannya apa dia? Tujuannya adalah untuk melemaskan manusia. Ini tafsiran untuk tenggelamkan manusia itu dalam maksiat. Biar kita ni buat maksiat betul-betul. Orang kata biasa tahap timbul perasaan alang-alang buat maksiat ni biar jahat tu. Betul. Memang timbul perasaan. Bila mana kita dah rasa kita dah iman kita dah menurun sikit, ibadah kita dah kurang kualiti, kita pun buat jahat. Dah alang-alang buat jahat, aku dah tersilap ni, buat banyak-banyak lah. Nanti kita taubat. Dia tengok ada ya macam-macam kes lah kan, macam-macam jenis maksiat. Alang-alang buat, kita pun biar maksimum. Tu dia. Itu memang kerja syaitan. Okey lagi. Al-Khannas, min syarril waswas al-Khannas. Apa beza al-waswas dengan al-Khannas? Apa beza al-waswas dengan al-Khannas? Khannas itu kita sebut adalah gelaran bagi syaitan. Gelaran syaitan ataupun al-waswas ataupun al-Khannas, semua gelaran-gelaran dia lah. Okay, al-Khannas macam mana? Alladhi yakhnisu ay yakhtafi wa yata'akhkhar idza dzakara al-'abd rabbahu. Khannas ini gelaran bagi orang yang suka melambat-lambatkan orang lain. Lafaz ini, syaitan ni suka melambat-lambatkan manusia daripada beribadah. Nantilah sekejap lagi lah baru baca Quran. Nak puasa sunat lah, kita kena, orang kata kita bulan Ramadan dah tak lama, jadi kita ni dah kena mula warm up, mula stretching perut, tahan lapar dan dahaga. Contoh kan, nanti kita mula dengan puasa sunat lah, Isnin Khamis. Minggu depan nak puasa, sampai masanya tak puasa juga. Kita nak tarawih, latih dengan qiyamul lail. Nanti nak bangun qiyamul lail lah, sekarang ni senang. Isyak habis lambat, subuh awal, tak payah tidur. Okey, lalas tak qiyam pun. Duduk depan komputer tu kan. Duduk merayau sana, merayau sini, buka sana, buka sini. Lepas tu sesat tak tahu mana, mengantuk, naik katil, nak tidur. Tak dapat qiyamul lail. Banyak kes-kes macam tu. Ini maksudnya kerja melambat-lambatkan daripada beribadah. Itu adalah apa dia? Itu adalah al-Khannas. Khannas maknanya yakhtafi wa ta'akhkhar.
Baik. Fa idza ghafala 'anillah 'ada fa waswasa lahu. Baik. Mula-mula kita nak buat benda baik, dia datangkan. Jangan nanti dulu, kita selesaikan kerja ni dulu, nanti dulu, kejap lagi ibadah. Tak buat. Bila dah tak buat, apa yang dia buat? Bila dah tak buat, kita punya dilalai. Fa idza ghafala, kita lalai. 'Ada fa waswasa lahu. Dia akan datang balik, dia akan memberi was-was kepada kita ni supaya memang lupa terus. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, lambat, dia lambat-lambatkan kita, tapi kita buat juga. Tapi kalau kita berjaya buat ibadah, dia akan cuba buat kita hilang fokus. Contoh, nak solat, kita dah halang-halang lambat, kita kata nak datang, nak pergi masjid, nak pergi bagai contoh, pergi masjid. Kalau masa ni orang dah semayang ni, orang dah start solat jadi kita pun tak datang. Ada halang-halang lambat, tak apalah, kita buat kerja lain dulu. Makan dulu kat rumah Kita selepas makan tu pula kita kata lah, orang kata bila lapar dengan solat makruh solat dulu lah. Dalam keadaan lapar kita pun makan dulu. Sambil makan tu pula on laptop, tekan sekali, baca tengok apa benda tu, tengok dalam laptop tu ada berita menarik, kita buka kejap, baca. Makanan dah habis oleh kerana berita tak habis lagi, tambah sikit lagi makanan. Bagi tengok habis berita ke apa, cerita-cerita. Tapi lepas tu buat juga solat. Okey, masanya dah tinggal, contoh bukan masa kuliah, dah tinggal 15 minit nak habis waktu, kita pun ambil uduk solat. Kalau berjaya buat ibadah sekalipun, syaitan itu sifatnya al-khannas, dia akan ganggu supaya kita hilang fokus. Sebab itulah kalau kita tanya dalam diri kita, kalaulah solat itu adalah masa khusus untuk kita mengingati Allah Ta'ala, berapakah minit, berapakah saat yang kita betul-betul fokus ketika mana kita solat? Kalau kita berjaya fokus pun tak lama fokusnya, betul tak? Fokus kejap tu hilang balik. Macam mana nak fokus? Ni dia, itu kerja syaitan lah. Kita tengok lagi. Wa fil hadis, okey, dalam satu hadis disebut tentang bagaimana syaitan ni buat. Inna syaitana wada'a khutumahu anfahu ala qalbi ibn Adam. Dia begini, syaitan pun dia ada mulut dia. Dia ada mulut dia, dia ada hidung dia. Macam orang berbisik. Orang berbisik ni macam mana? Boleh kena hidung dengan mulut dia kat kita kan. Budak kecil berbisik lah, orang tua berbisik tak ada sampai tahap macam tu kan. Budak kecil kalau berbisik rapat dengan kita kan, letak tangan gitu. Budak kecil. Syaitan pun dalam hadis sebut begitu. Syaitan ini dia akan meletakkan muncung dia. Muncung tu mulut dia. Letak muncung, lepas tu hidung tu memang kena letak ke mana? Ala qalbi bani Adam. Dia akan letak, contoh, di manakah hati anak Adam ni, di mana? Di manakah hati manusia? Hati manusia kat sini sebelah kanan. Ni hati manusia sebelah kanan. Liver. Yang ni jantung. Heart kan? Jadi hati kat mana? Yang ini ke yang ni? Yang ni hati kat sini. Jadi di mana hati kita? Jadi syaitan dia akan duduk rapat-rapat cari kat mana kita ni. Jadi macam mana syaitan boleh letak ke begitu? Orang kata. Jadi kat sini macam-macam ulama bincang. Ada katakan hati tu dia letak, dia sambungkan dengan akal dan sebagainya. Dia letak tempat akal kita berfikir, di situlah. Orang kata syaitan ini laluannya di mana? Dalam salur darah manusia. Salur darah manusia. Duduk dalam darah, jadi dia pergi ke hati. Ini hati contoh. Jadi dia, contohlah kita ibaratkan jadi dia letakkan puncung dia nak bisik tu rapat betul. Kalau orang yang suka berbisik macam tu sampai rapat mulut macam hidung, itulah gaya syaitan tu. So gaya saja. Dia bukan syaitan. Dia bukan syaitan. Maknanya fa idza dzakarallah khanasa. Apabila dia ingat mengingati Allah Ta'ala, dia akan lambat-lambatkan. Dia akan melambat-lambatkan. Apabila anak Adam itu dia lupa mengingati Allah Ta'ala, dia akan datangkan was-was. Begitu juga sebaliknya, kalau dia lambat dia buat, dia akan datangkan was-was sehingga hilang fokus. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, alladhi yulqi li shiddati khabati fi qulubil bashar. Sunuful waswas wal awham. Kat sini dia ada cerita panjang lagi.
Cara was-was tadi dalam dada manusia ni ada banyak. Dia bukan setakat mendatangkan cerita-cerita yang tak baik, datangkan was-was, orang lain faham was-was, ragu-ragu, datangkan auham sama-sama. Macam-macam dia datangkan. Tujuannya, kata Imam Qurtubi, wa waswasatuhu huwa du'a li ta'atihi bi kalamin khafi. Maksudnya bagi syaitan pula kata, macam mana kita boleh tahu apa syaitan fikir? Dalam tafsiran sebut, ulama-ulama dalam tafsiran hadis-hadis sebut. Orang kata apa? Kalau kita nak lawan satu musuh, kita kena tahu apa cara musuh tu fikir. Hari ini kawan-kawan Malaysia kita ada main bola. Nak lawan dengan pasukan bola lain, kita kena tahu apa kekuatan yang dia ada, bagaimana perancangannya, bagaimana cara dia berfikir. Begitu juga nak lawan dengan syaitan, kena tahu apa syaitan fikir. Wah, ni hebat ni, bincang tafsir macam ni. Syaitan fikirnya macam ni saja. Was-was yang syaitan datangkan adalah satu seruan supaya kita ni mentaati syaitan. Itu maksud dia, datangkan was-was, datangkan waham, perkataan sama-sama, datangkan rasa untuk lambat, hilang fokus sebagainya, adalah supaya kita ni mentaati syaitan. Dengan cara macam mana? Dengan kata-kata yang tersembunyi. Yasilu mafhumuhu ila qalbi, yang mana seruan-seruan itu dia sampai ke hati kita. Min ghairi sima'i saut, tanpa kita mendengar suara. Dia berbisik tanpa kita dengar suara. Kalau kata syaitan berbisik, tak dengar apa suara syaitan. Kalau dengar suara syaitan tu, bahaya kan? Itu cerita-cerita Melayu. Itu cerita Melayu di Indonesia. Dengar suara syaitan apa itu begini-beginilah kan? Dengar suara itu. Tu suaranya semua yang buruk-buruk kan? Kalau yang ada pun yang menakutkan saja, syaitan baca banyak suara yang sedap. Boleh taranum pun banyak kan? Betul ke? Betul. Syaitan boleh kadang tu baca Quran lagi bagus pada kita. Syaitan mana boleh? Jin silap syaitan. Lupa nak bagi tahu. Yang diciptakan daripada api itu syaitan. Syaitan itu adalah lafaz khusus bagi jin yang kafir. Bangsa jin yang kafir itu daripada namanya syaitan. Tetapi kalau jin yang beriman, yang muslim itu, dia ada dua. Satu yang baik, satu yang jahat. Jadi dua-dua ini, jin dan syaitan. Syaitan itu diciptakan daripada api, jin itu diciptakan daripada lidah api. Lidah api ni wafal qaljan yang marjimina, macam lidah api. Tengok dalam api tersebut, dia ada yang dia punya bahang dia warna putih yang transparent. Itu panggil lidah api. Wa khalaqal jan min marjim min nar. Marjim itu maksudnya lidah api. Min salsalin fakhar. Salsal fakhar. Salsal sama juga macam cerita itulah, maknanya dia punya sikit sajalah. Ini cerita okey, habis tafsiran kita. Minal jinnati wan nas. Okey. Dan juga sudurin nas minal jinn. Okey. Min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana syaitan pada kalangan jin dan juga manusia macam mana? Syaitan ni satu cara nak beritahu secara mudah kat sini, dia boleh hasut direct pada kita terus. Itu cara paling senang. Kalau kita susah, kita panggil ada pengaruh rakan sebaya. Dia hasut kawan kita tu lah hasut kita. Itu cara dia. Maksudnya kalau tak boleh ganggu yang ni, dia ganggu housemate dia. Housemate untuk rumah dia 4 orang contoh. Rumah dia 7 orang ke macam mana? Ataupun rumah dia 2 orang. Dia nak kacau yang ni bagus, yang ni dia kuat. Tapi dia oleh kerana yang ni kuat, dia hasut kawan dia yang lemah sikit. Dia hasut yang ni supaya kau kira buat dia, ajak dia main ke, ajak dia main game ke, ajak dia buat bising-bising ke apa ke. Lalat. Inilah tadi minal jinnati wan nas tadi. Kawan ada kata aku ni masa aku nak study ni lah kau nak kacau aku. Kenapa? Aku tak study kau tak ni lah. Macam budak kecil. Masa kita ambil benda ni, masa orang tak pegang benda ni, dia tak nak pula. Masa kita dah ambil, dia nak. Itulah macam budak kecil lah. Pantang tengok orang senang. Itu tengok kawan-kawan kita macam tu lah. Hati-hati, itu maksudnya. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas wa min syayatinil jinni wal ins. Ka qoulihi ta'ala syayatinil ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Jadi untuk kita faham minal jinnati wan nas, kita boleh tengok di dalam surah Al-An'am ayat 112.
Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu ada musuh daripada kalangan syaitan. Manusia dan jin ada musuh. Syaitan, manusia dan jin. Orang kata apa beza syaitan dan jin? Dah sebut tadi lah, syaitan tu yang memang confirm kafir. Itu musuh pada kalangan manusia. Ini yang orang tak nak ikut dakwah sebagainya. Musuh pada kalangan jin tu macam mana? Macam kita manusia ramai yang Islam, tetapi Islam jahat pun ramai. Jin macam tu juga, ramai yang Islam, yang jahat pun ramai juga. Jadi yang buat yang kacau-kacau tu semua yang jahat lah, yang baik lagi ramai. Okey, baik. Okey, setengahnya daripada musuh-musuh ini dia membisikkan kepada setengah yang lain. Okey, dia bisik setengah yang lain kata-kata dusta. Jadi syaitan ni dihasut pada yang si A hasut pada manusia yang B tadi. Macam tu cara dia. Okay, dia bagi kata-kata yang indah, kata-kata dusta yang indah sesunanya untuk memperdaya pendengarnya, dan jika Tuhan menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adakan perbuatan yang kufur dan dusta itu. Mana kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang ada perasaan kita tengok betul-betul lain semacam macam tu kita kawan kita kenal kawan kita, kawan serumah kita kenal kita tengok dia, tengok gaya dia ni. Contoh dia tiba-tiba masa kita tengah senang buat benda baik ni, kita tengok kau ni betul ke, kau yang sebenar ke, ataupun kau ni tengah dipengaruhi oleh syaitan ke. Sekejap nak tengok rasa dulu ke macam mana. Kenapa masa aku nak buat ibadah kau datang? Kau ni manusia, kawan serumah aku, tapi kenapa kau datang? Contohlah nak menimbulkan perasaan macam tu. Kalau masa kita tak buat ibadah, dia tak datang tak apa. Itu kawan kita lah. Kalau masa kita buat ibadah, dia datang, adalah tu. Macam tu kau ni nampak ngantuk je wirid pagi-pagi Melah ni tidur dulu. Ngantuk tu pergi tidur dulu. Kan kawan kita. Kalau macam tu memang tu. Penat nampak tu, kesian. Kalau kata ngantuk, ni air datang, bagi air minum contoh. Minum air ni bagi segar sikit boleh, habis tahu wirid. Bagi ke sambil wirid tu bagi apa ke, benda-benda boleh makan sikit ke contoh lah. Ataupun bagi nak basuh muka, tu baru kawan. Kau nak hantar pergi tidur. Itu ada problem Okey, baik, kita habis perbincangan kita dalam tafsir surah An-Nas. Baik, kita dah nampak di sini macam-macam cara, telah kesimpulannya macam-macam cara syaitan untuk menghasut kita. Macam-macam cara. Tak berjaya direct kepada kita, dia akan menggunakan kawan-kawan kita, siapa sekeliling kita. Tak berjaya oleh kawan-kawan kita, macam-macam tadilah, dia akan buat macam-macam cara lain, menggunakan benda-benda lain lagi. Begitu juga kalaulah kita dalam keadaan lalai, dia akan melambatkan kita untuk buat amal ibadah, untuk berzikir. Kalaulah kita dah buat, dia akan ganggu fokus kita sendiri kita. Jadi macam manakah cara terbaik untuk kita ni mengelakkan daripada gangguan syaitan? Macam mana untuk kita ni boleh fokus? Apakah makna fokus dalam ibadah? Contoh fokus ni kita panggil khusyuk. Fokus itu khusyuk. Khusyuk dalam puasa ni macam mana? Khusyuk di dalam solat ni macam mana? Khusyuk yang paling rendah martabat dalam solat adalah kita mengingati bilangan rakaat, kita mengingati apa yang kita sedang baca, kita sedar apa kita baca. Itu khusyuk yang paling rendah martabat dia. Yang paling tinggi maknanya kita tak fikir benda lain. Walaupun ada dari segi perubatan, ketika mana solat itu dia ada gelombang apa? Alfa. Gelombang alfa beta. Dia jiwa tu jadi lebih tenang, dia kita mula fikir macam-macam. Tu kalau jangan terpedaya dengan kata-kata indah daripada perubatan itu. Kadang-kadang ada benda tak boleh pakai tak? Kadang-kadang tu contoh dalam psikiatri, psikologi, benda-benda yang menafikan konsep agama, tak boleh pakai. Tahu boleh. Kita belajar tentang Sigmund Freud dalam etik sebagai contoh, dalam psikologi semua tak boleh. Tak boleh pakai. Baik. Contoh di sini maknanya ada satu kaedah yang terbaik Allah Ta'ala ajar kepada manusia untuk cara kita ni boleh fokus. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita mulakan betul. Bismillah itu juga membawa maksud kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Contoh kita dah niat, nak puasa sekian-sekian, Bismillahirrahmanirrahim, baru nak puasa nanti kemudian. Ataupun nak mau ibadah nanti sekejap lagi kita baca
Qul a'udzu birabbin nas ni bukan baca sebelum nak solat sahaja. Bila-bila masa boleh baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baca surah tersebut. Hilang fokus sikit tengah study, hilang fokus, gangguan fikir macam-macam, stres, baca Qul a'udzu birabbin nas. Tengah buat itu, buat ini, ada gangguan lain, baca Qul a'udzu birabbin nas. Boleh baca. Baca ni pula beza antara baca sebagai adat ibadat tadi. Jangan baca seperti mana adat, baca saja tak faham makna. Baca seperti mana ibadat, tahu makna dia dan boleh menghayati apakah dia kendak tersebut. Baru dia akan jadi insya-Allah. Benda ni perlu kita kena yakin insya-Allah Taala ni. Allah Taala ajar kaedah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunkan Al-Quran ini dan kita yang baca Quran lagi ni. Dan pastilah kaedah itu juga sesuai untuk kita pakai. Baik. Okay, kita ambil 5 minit. Okay, ambillah tafsir surah An-Nas. InsyaAllah kalau tak pasti esko agama ni, dia akan teruskan kuliah. Ni dah kali ke-12 siri yang ke-12. Setiap minggu kita buat. Ada beberapa kali yang kita 2 minggu sekali. Mana dah 3 bulan lebih. Tak pasti, maknanya minggu depan dia akan dimaklumkan lah di dalam secara online tu ada kuliah ataupun tidak. Kalau orang Malaysia semua nak exam, kita buat sama orang Indonesia. Orang Indonesia ni tidak exam. Awak ni bekerja kat sini. Student. Hari Sabtunya ada program, setiap ada program. Contoh kalau orang Malaysia tak datang, dari Indonesia ada. Okey, baiklah, insya-Allah. Jadi kita nak tengok hadis pula. Alhamdulillah dah habis tafsir surah An-Nas. Tafsir surah An-Nas ni rupanya 2 kali ketemuan, 2 jam baru habis. Nampak pendek Okey, hadis yang keempat. Kita ambil sekitar 5 minit, hampir 10 minit ke macam mana. Minggu lepas kita berhenti sehingga 12.55. Tengok berhenti Hadis at-tusabbibu ila la'nil walidaini min akbaril kaba'iri. Kita banyak membincangkan tentang hadis-hadis dalam soal menjaga adab, soal kita ni berbuat baik kepada kedua ibu bapa, soal berbaik dengan orang lain, silaturahmi. Babul birri wasillati wal adab. Dalam bab al-birri, buat kebajikan, buat kebaikan, as-sillah, kita menjaga hubungan dan juga adab-adab. Kita masuk hadis yang keempat daripada hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, bab uququl walidain minal kaba'ir. Imam Bukhari telah menceritakan hadis ini dalam bab mendurhakai ibu bapa itu satu dosa besar. Kita semua tahu. Jadi derhaka itu satu perkara, tapi macam mana tusabbibu ila la'nil walidain min akbaril kaba'ir. Penyebab kepada ibu bapa itu dilaknat, itu juga dosa besar. Contoh, apa maksud dilaknat? Penyebab kepada ibu bapa kita tu dikata dihina oleh orang lain, siapa penyebabnya? Kalau kita lah penyebabnya, itu juga satu dosa besar. Macam mana cara dia? Ni orang sahabat pun tidak faham. Tengok-tengok, an Abdullah bin Amr bin As bin Amr bin As radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kaba'iri an yul'ina ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yul'inu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Tengok, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu qala, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara dosa-dosa yang paling besar ayyul'ina ar-rajulu walidayhi, atau dosa paling besar, seorang lelaki itu, seorang anak itu, dia melaknat ibu bapa dia. Kita berkata, aku ni tak pernah melaknat ibu bapa kita kan? Aku tidak pernah menghina, aku tidak pernah mengata ibu bapa kita. Okey, baik. Qila ya Rasulullah, dikatakan, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana seorang lelaki itu dia boleh menghina, boleh melaknat ibu bapa dia? Bagaimana? Wa kaifa yul'inu ar-rajulu walidayhi? Bagaimana? Dia tak tahu. Jadi Rasulullah SAW jawab, qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli. Apabila seseorang lelaki itu dia mencela ayah orang lain, mencela menghina ayah ataupun mak orang lain, menyebabkan fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, menyebabkan orang tadi dia balas balik, dia pun hina ayah kita, mak kita. Bapak kau, mak kau ni tengok orang gaduh kan, dia tak kata bapak aku, mak aku, tak ada. Si bapak engkau, mak engkau, bapak engkau itulah, mak engkau itulah. Orang tu balas balik, mak engkau lah ni, bapak engkau lah. Allah Ta'ala ni tahu perkara ni. Waktu Allah Ta'ala ni pun turun ilham perkara ni, Rasulullah SAW pun bersabda perkara ni.
Sebab apa, memang dah jadi tabiat manusia sejak zaman jahiliah dulu lagi. Dia pasti akan, orang kata apa, nak downgrade orang lain, nak menghina orang lain dengan cara macam tu. Engkau ni dengan keturunan kau semua sekali sama ya semua. Semuanya tak faham. Ni kau macam ni sebab mak kau lah. Sebab bapak kau, okey. Orang balas balik. Kita alhamdulillah tak buat, tapi pengalaman masa kecil dulu ada. Okey, baik. Kalau macam tu kita tak buat, baik, kita pun tengok budak-budak kecil buat. Masing-masing balik dia ada anak-anak saudara Orang Indonesia panggil anak saudara. Anak saudara juga. Kamu nakkan. Kamu nakkan kamu nakkan tu anak saudara. Nephew. Nephew. Orang Malaysia nephew. Baik, kita tengok balik kampung, balik Malaysia, Indonesia, tengok budak-budak kecil macam tu. Kita kena cegah dia begitu. Nanti esok-esok dah ada anak, cegah anak kita daripada perkara itu. Sentiasa disebut sekali. Maknanya benda ni akan sentiasa berulang kali. Maknanya apabila contoh orang yang dah ada anak ni sangat penting. Apabila kita kata-kata yang keluar pada mulut kita ini menjadi doa. Apabila kita tidak mengajar anak-anak kita tersebut, menyebabkan dia mengata mak ayah orang lain, bukan kerana mak ayah kita yang mengajar dia, tapi kerana dia dengar kawan dia cakap. Kalau kita tidak memperingatkan dia, maka kita pun hari-hari dapat dilaknat free-free oleh budak-budak lain. Macam itu. Jadi maknanya tanggungjawab mendidik itu penting. Jadi kalau tidak keluarga kita, tidak anak-anak saudara kita, tidak adik-adik kita, nak buat macam mana? Masyarakat kita lah. Mana kita kena pergi ke mana saja kita boleh pesan dan sebagainya. Baik, ini adalah hadisnya. Dari dia ada syarah dan juga penerangan insya-Allah pada kuliah. Siapa yang masih lagi belum periksa sebagainya, panjang umur, minggu depan dalam kuliah yang ke-13, siri yang ke-13, kita akan baca hadis dulu. Kita akan ambil hadis lebih kurang setengah jam lebih, baru kita baca tafsiran bagi surah yang kedua, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Okey, baik Jadi dah ada gambaran. InsyaAllah kita akan berhenti setakat ini. Kita tidak nak buka persoalan ataupun bagaimana. Okey, round table lah. Round table pun tak ada Okey. Boleh tanya? Ya. Tadi disebutkan bahawa ada ulama jin minta fatwa ke ulama manusia. Kalau sebaliknya bagaimana? Ulama manusia minta fatwa ke ulama jin, ada pernah kejadian? Belum pernah berlaku. Dia baik kita cerita sikit. Ini saya kesimpulan. Istilah ulama sebut kita ni mukallaf. Apabila sudah menanggung dosa syirik, istilahnya mukallaf. Manusia itu mukallaf bil alamil musyahadah. Kita ditaklifkan Allah Ta'ala, diamanahkan untuk hidup di alam yang boleh dilihat. Manakala jin pula ditaklifkan untuk hidup di dalam alam yang tidak boleh dilihat. Mukallaf bil alamil ghaib. Baik. Jin ini dia sangat cemburu dengan manusia. Alam yang boleh dilihat, dia sangat cemburu. Jadi alam yang boleh dilihat inilah yang menjadi kehendak bagi semua. Orang semua nak alam yang boleh dilihat ni. Tapi manusia punya sifat, apa kita ada, kita nak yang tak ada sentiasa tak cukup. Jadi maknanya kita tengok surah At-Tin. Surah At-Tin Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan ini bukan sahaja merujuk kepada fizikal, tetapi juga merujuk kepada alam itu sendiri. Jadi maknanya dalam sejarah memang ditanyakan kepada yang itu cerita di Azhar lah. Itu memang jin tanya pada manusia lah. Sebab apa begitu? Memang akal yang diberikan kepada manusia itu memang lebih mulia dia kerana akal lah. Akal digunakan tadi memang mulia lah. Mungkin tak jumpa lagi sejarah. Mungkin akan datang ada sejarah manusia tanya pada jin. Sering jumpa dengan bomo minta jin. Itu ada. Itu maknanya bukan ulama lah tu. Ular dalam semak. Ular dalam semak di kalangan manusia, minta tolong dengan ular dalam semak di kalangan jin. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat ini. Boleh ibu Boleh?
Okay, mudah-mudahan Allah berkati usaha kita boleh kisahkan ini. Aku tak tiga hal kepada khus masafa wa thumma qada wallahu wal hadi bil wara tasbih. Mudah-mudahan Allah Taala ini memberi perlindungan kepada kita. Kita boleh mengamalkan dengan baik, insya-Allah. Kita boleh kekal fokus dalam apa-apa ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Aku lihat hada astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.